Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 1 November bersama saya Fazril Hisham Afandi. Upacara penghormatan terakhir bagi Timbalan Ketua Menteri Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing akan diadakan pada Rabu ini di Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Stampin Off Jalan Laksmana Kuching. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa sesi penghormatan terakhir untuk orang kenamaan pula akan berlangsung pada pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, manakala untuk orang awam akan bermula pada pukul 9.30 pagi hingga 2 petang. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James akan dikebumikan di Nirvana Memorial Park di Jalan Seniawan Bau selepas selesai upacara penghormatan terakhir. Orang ramai yang ingin hadir memberi penghormatan terakhir dinasihatkan untuk berpakaian kemas selain perlu menjalani ujian Rapid Test Kit RTK antigen. Mendiang Tan Sri Dr. James meninggal dunia pada pukul 7.05 pagi semalam di Pusat Perubatan Pakar Normah akibat komplikasi jantung. Mendiang meninggalkan balu Datuk Corin Masing dan 4 orang anak perempuan serta seorang anak lelaki. Pemergian Timbalan Ketua Menteri Sarawak Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing yang merupakan pemimpin masyarakat Dayak yang dihormati umum mendapat pelbagai reaksi sedih dalam kalangan masyarakat. Ini termasuk pemimpin politik, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat umum di Bintulu. Bagi ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB, Pandi Suhaili, pemergian mendiang Tan Sri James Jemut Masing amat didasai dan kehilangan besar buat gabungan Parti Sarawak GPS. Tan Sri James Jemut Masing adalah seorang pemimpin yang berwibawa, yang banyak berjasa kepada pembangunan negeri Sarawak, juga kepada politik negeri Sarawak. Kehilangan beliau sangat dirasai oleh seluruh negeri rakyat negeri ini, di mana jasa beliau yang tidak terhingga sehingga dapat menyatu padukan parti PRS dan juga rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Perkara sama dikongsikan oleh Pengerusi Persatuan Penggerak Pelancongan Bintulu, Ismawi Ishak, serta beberapa pemimpin NGO lain yang ditemui RTM. Kehilangan besar seorang tokoh yang berwibawa ini dapat memberi satu kekuatan kepada ahli yang mengganti beliau untuk terus memimpin terutamanya PRS supaya lebih cemerlang dan terus memperkukuhkan kaum, terutamanya kaum-kaum Dayak. Kami daripada Kelab Belia SBU Bintulu mengucapkan salam takziah dan salam takziah kepada ahli keluarga beliau lah di atas pemergian Tan Sri James Jemut Masing. Kami penduduk Kampung Warisan Jepak begitu sedih dengan berita yang kita dengar pagi ini dan mengucapkan salam takziah kepada Timbalan Ketua Menteri kita Tan Sri James Jemut Masing yang seolah kehilangan besar orang yang berbakti kepada kerajaan kita negeri Sarawak. Sementara itu, Penasihat Persatuan Anak-Anak Kelantan, Perakan, Cikgu Zainuddin Abdul Rahman menyifatkan mendiang Tan Sri James Jemut Masing telah banyak membantu khususnya guru yang berasal dari Kelantan yang berkhidmat di bahagian Kapit khususnya. Mendiang yang Tan Sri banyak membantu anak-anak di perantau terutamanya di bahagian Kapit dengan menjaga kebajikan dan memberi berbagai-bagai bantuan untuk kemajuan pendidikan di daerah Kapit. Jadi malah di bahagian Kapit sendiri. Mereka ditemui RTM di Bintulu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP berharap lebih banyak lagi premis peruncitan di negeri ini tersenarai untuk diiktiraf dalam Anugerah Kedai Harga Patut 2021 AKHP. Ia bagi memastikan premis peruncitan di negeri ini memberikan perkhidmatan terbaik kepada pengguna dengan menjual barangan dengan harga yang berpatutan dan kompetitif tanpa mengabaikan kualiti jualan.
Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan tahun ini sebanyak 139 premis di Sarawak diberi anugerah tersebut dan akan sentiasa dipantau bagi memastikan premis terus mematuhi serta mengekalkan kriteria yang ditetapkan. Jelasnya lagi, anugerah itu bagi membantu pengguna mengenal pasti kedai-kedai harga patut selain meningkatkan motivasi peniaga selepas perniagaan terkesan dengan penularan wabak COVID-19 serta merancangkan semula ekonomi domestik negara. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas menyampaikan anugerah kedai harga patut di sebuah pasaraya di Lundu. Pemilihan pasaraya sebagai penerima sijil AKHP berdasarkan hasil penilaian yang mengambil kira prestasi pematuhan premis yang baik termasuk menjual barang pada harga patut, berkualiti dan menjadi pilihan pengguna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Alexander memaklumkan skim harga maksimum musim perayaan sempena Deepavali yang disambut pada Khamis depan di Sarawak berbeza pelaksanaannya daripada semenanjung dari sudut kawasan. Di Sarawak hanya dilaksanakan di 4 bandar utama iaitu Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu. Kerajaan Sarawak mengambil serius usaha membantu mempercepatkan proses penyukatan tanah di bawah program pengukuran tanah NCR Inisiatif Baharu. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, bagi melancarkan proses penyukatan itu, seramai 368 orang kaki tangan telah ditambah di Jabatan Tanah dan Survey sejak 3 tahun lepas. Datuk Len Talib Saleh, penambahan jumlah kaki tangan itu melibatkan peruntukan tambahan sebanyak lebih 40 juta ringgit menunjukkan komitmen tinggi kerajaan negeri untuk menyelesaikan permohonan penyukatan perimeter di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Isu tanah ini isu emosi di semua peringkat. Bukan saja pentelikahan di antara rumah panjang atau antara kampung-kampung, tetapi antara keluarga pun mempunyai pentelikahan. Sekiranya selagi kita tidak mempunyai rekod yang sah di bawah Kanun Tanah Negeri, mungkin perkara ini akan timbul di antara adik-beradik. Beliau ditemui media selepas menghadiri program penyerahan Warta Reserve Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri kepada 51 buah rumah panjang di bahagian Sarike. Sementara itu, tuai rumah yang ditemui juga meluahkan rasa lega setelah mendapat Warta Reserve Komunal Bumi Putra tersebut. Jadi kami amat hati-hati, Datuk. Laban kami mayailah nyukat tanah anak Seksyen 6 dan Seksyen 18. Jadi bakal kami cari tu ke nerima namanya surat tanah tu kapan tanah kami kada sukat dia murah payang dia bahasa lantai moga kami cari tu mana penangguh. Setakat ini sebanyak lebih 46,000 lot individu telah diukur yang melibatkan kawasan seluas lebih 56,000 hektar dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Masyarakat orang Ulu diseru untuk sentiasa mengekalkan serta mempertahankan adat dan kebudayaan mereka agar tidak hilang di telan zaman. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala berkata, pengenalan kepada kebudayaan serta tradisi masyarakat orang Ulu akan membolehkan masyarakat luar memahami dan mengenali lebih dekat budaya kaum itu dalam pelbagai aspek. Datuk Gerawat menambah walaupun kaum tersebut merupakan kaum minoriti, namun masyarakat ini kaya dengan adat budaya dan ia perlu dibangunkan bagi memastikan generasi muda menghargai dan bangga akan budaya kaum tersebut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan Hari Kenyah 2001 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Beliau dalam pada itu menghargai peranan RTM dan usaha memperkenalkan pelbagai aspek kebudayaan masyarakat orang Ulu bukan hanya menerusi radio dan televisyen tetapi menerusi media baharu termasuk media sosial. Program Hari Kenyah 2021 Anjuran Perkhidmatan Kenyah Miri FM dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak bertujuan untuk memperkenalkan budaya kaum Kenyah dan orang Ulu kepada masyarakat luar.
Sarawak merekodkan sebanyak 616 kes harian baharu COVID-19 semalam. Menurut kenyataan media harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada jumlah tersebut hanya 16 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Tiga daerah yang mencatatkan kes tertinggi ialah Kuching dengan 180 kes, diikuti Miri 151 dan Sibu 70 kes. Dalam pada itu, 13 kes kematian turut dilaporkan di antara 12 hingga 29 Oktober dengan kesemua kes berumur antara 56 hingga 91 tahun. Tiada kluster baharu diisytiharkan dan satu kluster pula ditamatkan iaitu kluster Sungai Ipoh, Pakan. Ini menjadikan terdapat 28 kluster yang aktif di negeri ini. Seramai 15,298 orang menerima dos penggalak di bahagian Miri setakat Jumaat lepas yang terdiri daripada petugas barisan hadapan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam kenyataan memberitahu daripada jumlah itu daerah Miri menerima dos tertinggi dengan 12,640 orang, diikuti dengan 840 penerima di daerah Marudi, daerah Subis dengan 1,400 orang, 162 orang penerima di daerah Beluru dan 36 penerima di daerah Telang Usan. JPBB Miri memaklumkan pelaksanaan pemberian dos penggalak tersebut bermula sejak 13 Oktober lalu turut melibatkan golongan warga emas dan individu dengan komorbid. JPBBM juga berkata bagi individu yang layak akan dimaklumkan menerusi aplikasi MySejahtera bagi tarikh janji temu. Bagaimanapun bagi individu yang tidak mempunyai MySejahtera, pihak Pusat Pemberian Vaksin setempat akan bekerjasama dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung untuk mendapatkan nama penerima vaksin yang layak dan bersetuju untuk mendapatkan dos penggalak tersebut. Sekian berita pagi Sarawak edisi 1 November. Saudara, penyatuan keluarga Malaysia sangat penting dalam usaha kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam hormat.